Kita juga menyeru kepada semua organisasi-organisasi akar umbi, Kesatuan Sekerja, gerakan-gerakan anak muda yang ada, organisasi-organisasi kiri, NGO yang memperjuangkan hak pekerja, NGO yang memperjuangkan hak migran. Semua gerakan akar umbi ni harus bersatu dan menyusun diri untuk menjadi kepimpinan baru lah. Itu kita punya cita-cita, itu kita punya hasrat. Kita harus mewujudkan kepimpinan baru di Malaysia yang berdasarkan kepada akar umbi. Keahlian pemimpin parti yang baru yang saya bincang ni semua kena orang biasa, dan ia harus demokratik, dan ia harus membawa program tuntutan-tuntutan rakyat. Dan lagi satu yang sangat penting, ia harus menjadi parti yang boleh berjuang menentang agenda kelas kapitalis. Maksudnya bukan saja perjuangan politik, bukan saja pergi pilihan raya. Dia harus berani untuk menyusun gerakan-gerakan di jalan raya, gerakan-gerakan di tempat kerja, buat mogok umum, buat protes-protes untuk tuntut. Sebab hanya melalui parlimen kamu tak boleh dapat apa yang kamu nak. Memang kita dah nampak, hanya ikut parlimen undi, rakyat punya kuasa sekadar undi, takkan bawa perubahan. Rakyat perlu menuntut lebih banyak kuasa. Pergi ke jalan raya, pergi ke tempat kerja, di institut-institut pendidikan, membina perjuangan dan penentangan dari akar umbi, dari bawah. Itu yang penting. Dan anak muda yang dengar, kelas pekerja yang sedang mendengar ni, bagi kita apa yang kamu harus buat sekarang, satu, perkara pertama yang paling penting adalah untuk melihat politik dengan lebih jelas. Jangan sekadar termakan dengan propaganda yang didendangkan, analisa-analisa yang sangat cetek. Lihat dengan lebih jelas, lihat kepada kegagalan semua parti-parti politik arus perdana yang memegang kerajaan tapi tak bawa apa kelebihan. Berapa ramai Perdana Menteri sudah tukar dalam 5 tahun ni? Sudah 3-4 Perdana Menteri sudah tukar. Dari Perikatan Nasional pun ada. Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri, sebelum itu Najib, sebelum tu Mahathir. Semua sudah, kita sudah cuba semua sosok berlainan. Semua akhirnya mengecewakan. So kita harus, pertama sekali kita harus faham benda ni, dan daripada pemahaman itu kita harus membina penentangan, membina satu organisasi. So seruan kita adalah untuk anak-anak muda untuk sertai dalam usaha kita sekarang ni untuk membina satu parti alternatif, parti kelas pekerja, parti yang berdasarkan kepada perjuangan kelas pekerja dan rakyat miskin, parti yang demokratik, dan juga parti yang mampu membawa naratif yang bertentangan dengan parti-parti arus perdana. Maksudnya, parti baru ni dia tak boleh hanya sekadar cakap, oh kita nak bawa gaji minimum yang tinggi, kita nak bawa kebajikan yang besar. Parti ni juga harus jelaskan bagaimana kamu nak bawa gaji minimum yang lagi tinggi. Sebab Pakatan Harapan pun janji, Barisan Nasional pun janji, bila mereka jadi kerajaan mereka tak bagi pun. Apakah jaminan bila parti yang baru ni, bila dia ambil kerajaan, dia akan bawa? Itu parti itu harus jelaskan. Jaminan itu harus diberikan melalui program yang konkret, iaitu kita akan menentang agenda kelas kapitalis. Bukannya tak ada duit. Malaysia bukan tak ada duit. Antara orang yang terkaya di Asia Tenggara adalah orang Malaysia. Robert Koch adalah orang terkaya di Asia Tenggara lah, nombor 1 lah. Dan nombor dalam top 10 tu ada ramai orang Malaysia. Malaysia sangat kaya. Orang kaya di Malaysia terlalu kaya. Ada ramai bilioner. Pada waktu pandemik pun Malaysia telah mewujudkan bilioner, jutaan-jutaan baru. So jangan kita salah sangka Malaysia negara miskin. Malaysia adalah negara yang kaya. Cuma kekayaan tu semua terkumpul di tangan segelintir individu. Kita kena ada satu politik, satu perjuangan yang menuntut supaya kekayaan golongan milioner, golongan bilioner ini dituntut. Kita tuntut, kita cukaikan mereka. Kita jangan beri mereka ruang untuk melakukan penindasan kepada rakyat, eksploitasi tenaga kerja, tenaga kerja anak muda, tenaga kerja kelas pekerja. Tengoklah pekerja gig, macam mana mereka ditindas. Hujan panas mereka kerja tapi mereka tak ada jaminan kerja pun. Bila-bila masa mereka boleh dibuang macam tu. Dan jika pekerja gig ni ditindas oleh majikan, mereka tak ada suara. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja tak layan sebab pekerja gig tidak dianggap sebagai pekerja pun. So bayangkan
nasib anak muda, berjuta-juta anak muda yang sekarang ni sedang ditindas. Juga bayangkan nasib kelas pekerja yang sekarang ni kilang-kilang sedang tutup, mereka semua sedang pergi ke arah ekonomi gig. Bayangkan anak muda, beratus ribu anak muda yang sudah ada kelulusan, sudah ada ijazah tapi tak ada kerja. Semua terpaksa buat Grab, Foodpanda dan sebagainya. So ini situasi masyarakat Malaysia pada waktu ini. Rakyat tak cukup duit untuk nak beli makanan pun. Makanan terlalu mahal. Tambahan pula ekonomi semakin merudum. Laporan ekonomi suku kedua baru keluar. Nampak ekspor kita jatuh, semua jatuh. Ekonomi kita pun sedang merudum pada waktu ini. Dan ini harus menjadi kita punya tumpuan utama lah. Macam mana kita nak memperbaiki keadaan rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia yang baru sedang bangun, kena pandemik selama 2 tahun, kena lockdown dan sebagainya lah. Mungkin akan ada banyak persoalan, mungkin akan ada banyak pandangan, mungkin ada yang tidak setuju dengan pandangan kita. Kita galakkan untuk tulis ataupun hubungi kami, datang bincang dengan kami terbuka.